وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعظم وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حجي محمد عايز وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المستغفرين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من الموحدين اجعلنا من المهتدين اجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف huraian sifat wujud. Ke sifat nafsiah. Sifat nafsiah itu kan. Apa maksud sifat nafsiah? Nafsiah maksudnya nafsi maknanya diri. Nafsiyah maknanya diri, yaitu satu sifat yang menyatakan adanya zat Tuhan yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang maha agung, yang mentakdir dan yang mentadbir, yang mentakdir dan yang mentadbir sekalian alam, yang nama kebesarannya Allah
Itu maksud kata sifat nafsiyah. Atau ringkasnya, sifat yang menyatakan adanya zat Tuhan yang wajibul wujud. Itu ringkaslah. Sifat yang menyatakan adanya zat Tuhan yang wajibul wujud. Baik. Jadi dua-dua makna itu adalah makna bagi sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni diterangkan dalam kotak sebelah tu ada satu je, wujud. Dia nak terang wujud ni. Sifat nafsiyah hanya ada satu, iaitu wujud. Wujud artinya ada. Saya tak tulis pun lawannya tiada. Ada dalam kitab lain dia tulis wujud artinya ada, lawannya tiada. Pasal apa? Memadai. Bahkan lebih mantap kita orang yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala menyebut wujud itu artinya ada. Sudah. Adapun dalam kitab-kitab lama, kitab Turas, dia kata wujud artinya ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada. Itu atas dasar mantik, atas dasar ilmu falsafah, ilmu mantik ataupun ilmu falsafah, nak mengkejakkan hati orang-orang yang baru mengenal Islam dan mengenal apa itu iman. Maka adalah setengah ulama dia kata, kalau dah sebut Allah itu wujud, kenapa nak sebut lagi lawannya tiada? Tak payah lawan. Itu bagi orang yang sudah tahqiq, maka dia tidak perlu lagi bicara ilmu mustahil bagi Allah. Jadi orang yang belajar sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, itu bagi mubtadi. Bagi mubtadi, iaitu orang yang baru belajar mengenal Allah. Maka nak kenal Allah itu kena kenal sifat-sifatnya. Maka itulah kita belajar tauhid, belajar sifat Allah, belajar ilmu falsafah ketuhanan. Ilmu falsafah ketuhanan. Bagi orang yang sudah tahqiq imannya, dia tak perlu lagi nak membahaskan panjang. Dia tengok apa pun dia dah ingat Tuhan. Maka orang macam ni tak perlu lagi kepada falsafah. Falsafah itu hanyalah teori. Falsafah itu hanyalah teori untuk mengenal Allah. Orang tak kenal Allah tak berpegang pada teori lagi, sebab dia sudah amali, dia sudah praktikal dalam hatinya. Apa yang dipraktik dalam hatinya, iaitu sentiasa ingat Allah. Orang yang belajar ilmu, hatinya belum ingat Allah, maka dia kena hentam hatinya dengan falsafah ketuhanan tadi agar diingat Allah. Orang yang sudah sampai martabat yang kedua, yaitu martabat mutawasit. Tadi martabat mubtadi, martabat mutawasit, martabat pertengahan. Mereka mengenal Allah dengan zauq, bukan lagi dengan ilmu. Maka mereka tak perlu lagi dengan dalil. Tak perlu dalil, tak perlu hujah. Tengok apa pun sudah ingat Allah. Dan pada peringkat yang lebih tinggi, namanya peringkat muntaha,
langsung mereka tidak bicara apa itu mantik. Jaganya ingat Allah, tidurnya ingat Allah. Jadi dulu ni ada satu orang tanya, kenapa Pak Cumi dah kata Allah ada, nak kata lawan tiada, apa lagi? Hari ni dapatlah jawapan dulu. Sekarang dia itu orang muntaha. Ini soalannya di penghujung kelas. Soalan penghujung kuliah, nak jawab lagi setengah jam. Jadi panjang nak jawab. Kita faham makna ketuhanan, dan kita faham makna orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Allah. Ada 3 peringkat tadi. Mubtadi, mutawasid dan muntaha. Orang awam, orang khawas, orang khawasul khawas. Orang taat, orang khidmat, orang habibullah, mahabbatullah. Maka berlainan rasaan di mata hati mereka dengan martabat-martabat tempat duduk mereka dengan Allah. Baik, habis. Huraian sifat wujud. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Ta'ala tu eja salah. Ta ain alif lam ya tak ada titik. Dia tulis ta ain lam ya, jadi ta'ala. Jadi bukan ta'ala, ta'ala. Ta ain alif lam ya. Yang tu padamlah. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Dia main dah. Wajib Allah ada, mustahil Allah itu tiada. Ini kata mantik. Apa maksud ilmu mantik ni? Ilmu teori akliyah. Ilmu mantik ni ilmu teori akal. Ilmu perbahasan akal. Untuk menguatkan hujah dan pegangan. Itu kata ilmu falsafah. Baik, ni ilmu PhD nama. Ini adalah kata-kata yang sering kali dijumpai dalam pengajian ilmu tauhid pada bab wujud Allah. Zahir perkataan yang berulang-ulang bukanlah sengaja perkataan ini diadakan. Diadakan tu tetapi ini adalah ilmu mantik, iaitu ilmu perbahasan akal. Untuk memperkatakan kewujudan Allah. Jadi membahaskan akan kebenaran wujudnya zat Tuhan yang bernama Allah. Wujud Allah tidak ternapi lagi. Termasuklah orang kafir juga mengakui Allah itu Tuhan. Tetapi Allah yang mereka fahami, tu fahami tu. Fa ha alif mim ya, fahami. Fa ha alif mim ya. Tetapi Allah yang mereka fahami itu tidak muafakat dengan yang sebenar. Jadi tidak bertepatan dengan yang sebenar. Tidak muafakat, yang tidak bertepatan dengan yang sebenar. Orang Hindu berkata Tuhan dia Allah. Rupanya ada orang Hindu ni, ya, dalam kitab Veda dia ada satu zikir nama dia zikir baik yella 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 yella. Terjemah bahasa Melayu ni ya Allah ya Allah ya Allah. Dalam kitab Veda dia zikir ya Allah yella yella, mana dia ambil tak tahu lah. Ya.
asal-asal agama menyembah berhala ialah mereka yang terikut-ikut dengan orang yang mengakui adanya zat Tuhan yang bernama Allah. Tapi masa hidupnya Nabi, mereka tidak mahu beriman. Bila Nabi itu sudah tidak ada, maka mereka menciptalah agama baru yang diambil poin-poinnya daripada ajaran Nabi yang pernah mereka dengar dulu. Maka tinggallah nama saja Tuhan itu, iaitu Allah. Siapa Tuhan tidak tahu. Maka itu namanya mereka menyebut ya Allah. Kristian pun kata amin Allah, Yahudi pun kata Allah, Hindu pun kata Allah, Zoroaster pun kata Allah. Jadi mereka menyembah berhala. Mereka sendiri pun beriktikad berhala itu bukan Tuhan. Penyembah-penyembah berhala ini yang disebut dalam Quran sabiin, penyembah berhala. Arab kata sabiin, maksudnya penyembah berhala. Mereka sendiri mengakui berhala yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Maka berhala yang mereka sembah itu ialah tempat berhadap mereka bagi menyampaikan hajat mereka kepada Tuhan yang tak dapat dilihat sebenarnya. Maka mereka pun mengandaikanlah Tuhan tu begini. Maka segala patung-patung berhala tu mereka anggap seperti itu dewa-dewa yang boleh berhubung dengan Tuhan. Gambaran dewa-dewa yang berhubung dengan Tuhan. Maka salahlah fahaman mereka. Maka kafirlah mereka selama-lamanya. Tanya orang Hindu, adakah yang patung yang kamu sembah itu Tuhan? Dia kata bukan. Dia kata bukan, dia tak mengaku itu Tuhan. Dia tak mengaku itu Tuhan. Itu bukan Tuhan dia. Jadi itu tempat berhadap dia. Maka di sebalik berhala itu ada dewa-dewa yang gaib yang menyampaikan hajat mereka kepada Tuhan yang namanya Allah. Itu rekaan-rekaan orang-orang yang syirik, orang-orang yang sesat, yang kafir. Baik, habis. Wajib mengakui Allah itu Tuhan, ataupun dalam bahasa Arabnya ilahun. Cuma ada orang-orang yang memelihara bahasa dengan Allah ni. Dia tak mau sebut Allah itu Tuhan. Dia kata Allah itu ilahun. Dia tak mau terjemah kepada bahasa lain, God ke Tuhan ke, dia tak mau. Jadi dia kata Allah itu ialah ilahun dan Rabbun. Dalam bahasa Melayu ilahun pun Tuhan, Rabbun pun Tuhan. Dalam bahasa Melayu dia ada orang yang menjaga, dia tak nak sebut. Macam kita kata solat dan sembahyang. Orang yang jaga kalimah agama, dia tak mau sebut sembahyang, dia sebut solat juga. Dia takut, tu hati dia rasa takut. Sebab apa? Sebab solat tak sama dengan makna sembahyang sebenarnya. Dalam agama Hindu dan juga Buddha, lebih-lebih lagi Buddha, mereka ambil colok pada waktu pagi,
Kemudian mereka bakar colok, letak di tangan, pegang di tangan, dan berdiri depan tok pekong mereka dengan niat menyembah yang ni satu nama dewa dalam kepercayaan orang-orang Buddha. Satu kepercayaan orang-orang Buddha, yang mana Buddha ni adalah pecahan daripada Hindu. Buddha ni pecahan daripada agama Hindu. Buddha ni dah terbentuk daripada seorang anak raja Hindu namanya Gautama Buddha. Satu hari Gautama Buddha ni, anak raja ni, dia mengembara, dia tengok orang susah banyak, maka dia bersedih. Dia rasa orang semua senang macam dia. Dia dibesarkan dalam istana, tak pernah keluar daripada istana. Bila dia keluar baru dia tengok rupanya ramai orang-orang ni susah hidupnya. Maka dia bersedih, lalu dia bertapa. Dia bertapa di atas sebuah batu yang besar. Tak kala dia bertapa tu, datanglah angin kuat, macam nak jadi ribut. Maka tiba-tiba hampir-hampir nak turun hujan itu, datanglah seekor ular tedung besar. Ular tedung tu buka kepala dia, kembangkan kepala dia, seolah-olah jadi macam payung kepada Gautama Buddha. Bukan ular betul, jin kapi. Kita ni bila kita berwirid, satu-satu wirid, kalau wirid tu tak betul dengan syarak, maka cepatlah datangnya warid. Wirid maknanya panggil, warid yang dipanggil. Nah, marilah dia, setan lah. Maka dia pun wirid lah lagi. Wirid dia tu asal-asalnya dia bukan berwirid, dia istilahnya tu meditasi. Meditasi tak sama dengan tafakur. Orang Islam tafakur, tapi orang kafir dia meditasi. Meditasi ni apa dia? Mereka berfantasi di alam angan-angan, yang mana dia dilarang oleh Islam. Bila banyak angan-angan, datanglah syaitan tadi, tutup kepala dia, buat rupa macam ular. Tiba-tiba datanglah beberapa Sami Hindu lalu depan dia. Tengok pelik orang ni. Ni nak cerita jadi bunuh bola agama Buddha ni. Macam mana dia boleh berzikir, ular tolong tutup kepala dia, tak kena hujan. Maka Sami menganggap, Sami-Sami yang lalu tadi ni menganggap dia ni adalah jelmaan Tuhan. Maka Sami-Sami tadi pakai sujud kat dia. Sampailah Gautama Buddha tadi menegur mereka agar angkat kepala. Akhirnya dia diagung-agungkan seperti Tuhan. Akhirnya tertubuhlah satu agama baru, pecahan daripada Hindu, iaitu agama Buddha. Itu sejarah Buddha. Jadi apabila agama itu yang asalnya daripada Hindu, yang mana Hindu tu pula asalnya daripada orang-orang yang tak beriman, yang mencuri-curi perkataan orang beriman, antaranya ialah nama bagi Tuhan, iaitu Allah. Itulah mereka menyebut-nyebut nama Allah. Hindu sebut Yalla, mana ya Allah.
Orang Yahudi menyebut Il. Ya Il. Il tu dalam bahasa Ibrani, gelaran kepada Allah. Orang Nasara disebut Allah. Zoroaster tu pun sebut Allah. Ya. Dalam Quran pun dia kata, kalau kamu bertanya kepada mereka itu siapakah yang menjadikan sekalian alam, nescaya mereka berkata Allah. Mana mereka ambil perkataan Allah? Itulah daripada perkataan Islam yang mereka tak faham. Mereka mencuri mengguna pakai dalam pahaman mereka. Orang Buddha ni, orang Cina ni, di China, asalnya mereka tidak ada agama. Betul, orang komunis dia tidak ada agama, golongan asis. Asis maknanya orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Orang asis. Kalau tengok dalam kitab, dalam buku Rumi, dia aja A-T-H-E-I-S. Dia bunyinya atis. Sebenarnya bukan atis. Atis tu dah dia bunyi Melayu kan. Arabnya alif sa yasin, asis. Asis. Di sa tu tak ada dalam huruf Rumi, dia pun A-T-H. T-H-E tu di sa. Orang baca artis je. Nasib baik kita baca artis popular. Jadi orang-orang di China asalnya tidak ada Tuhan. Tidak percaya kepada adanya Tuhan. Ini golongan ateis. Kemudian adalah golongan baru pula, mereka menyembah nenek moyang. Cuba tengok kat Tok Pekong dia. Ada patung orang tua, rambut janggut panjang. Maka itu mereka berpahaman nenek moyang mereka. Ada satu, bahkan bukan satu dah, banyak dah hari ni. Di apa, Tok Pekong orang Cina ni, dia letak macam orang Melayu pakai tengkolok dalam Tok Pekong dia. Banyak. Kan dia banyak dulu tu dah. Dia percaya tu nenek moyang dia. Jadi dia mengakui orang Melayu nenek moyang dia. Ada setengah-setengah Cina lagu tu. Tu dia bukan Buddha. Itu namanya agama Tao. T-A-O, Tao. Ini agama menyembah nenek moyang. Bila datangnya Buddha ni baru lagi. Di China lebih banyak Tao daripada Buddha. Buddha ni asalnya daripada India. Kemudian merayap sampai ke Thailand. Sampailah ke China. Dan orang Thailand satu masa dulu pun tak ada agama. Dibawa oleh orang-orang India yang mengembangkan ajaran Buddha itu ke Thailand. Tu orang Thailand dia banyak buat siam yang menyembah sami, menyembah patung Buddha. Tu sedikit sejarah perkembangan pahaman-pahaman kafir di dunia. Maka semua pahaman itu, Yahudi, Nasara, Buddha, Tao, Zoroaster dan sebagainya, itu bukan agama. Itu bukan agama sebenarnya. Kita sebut itu agama salah sebenarnya. Tapi buat baik guna. Orang Melayu kita dah terlalu baik dengan mereka, menyebutkan itu adalah agama. Tapi taklah salah. Salah bahasa je lah. Taklah salah akidah.
Sebab dalam Quran pun kata lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Maknanya pahaman kamu, ya, pahamanku itulah agamaku. Jadi selain Islam tu tak dinamakan agama, dinamakan ideologi ataupun fahaman. Itu tak nama agama, namanya ideologi ataupun fahaman. Faham? Tu ambil satu tabiu. Jadi semua nabi-nabi dia membawa agama Islam dari zaman Nabi Adam sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya, ya, semua nabi-nabi, rasul-rasul membawa agama Islam. Dulu kita dah terangkan, ya, semua rasul-rasul itu membawa agama Islam. Tak ada agama Yahudi, tak ada agama Nasara. Tapi kita telah diputar belitkan oleh orientalis agama samawi 3. Apa dia? Yahudi, Nasara, Islam. Siapa percaya ini bermakna dia percaya kepada orientalis kafir. Itu bukan fakta agama, fakta orang kafir yang halus jarumnya untuk menyesatkan orang Islam. Nak bagi orang Islam kata apa? Oh, Yahudi pun betul, Nasara pun betul. Salah sebenarnya. Tak ada agama Nasara sebenarnya, tak ada agama Yahudi sebenarnya. Nasara tu gelaran orang-orang di zaman Nabi Isa, menggelarkan kepada Nabi Isa sebagai, ya, orang yang lahir di Nasara yang membawa agama Islam. Orang yang membawa agama Islam yang lahir di Nasara, maka orang pendeknya disebut agama Nasara. Orang yang lahir di Nasara, orang yang membawa agama Islam yang lahir di Nasara. Akhirnya orang gelarkan agama Nasara. Sebenarnya agama Nasara itu tak ada. Di Nasara tu asalnya dalam bahasa Ibrani bunyinya Nazrat. Nazrat itu diarabkan jadi Nasara. Jadi tak ada agama Nasara sebenarnya. Orang tadi menipu kita. Maka ramailah orang-orang Islam yang belajar dekat luar negara, ambil PhD dulu ni, balik mengajar kepada orang Islam agama samawi 3. Agama Yahudi mana mari? Agama Yahudi sebenarnya tidak ada juga. Yahudi itu nama anak sulung lelaki Nabi Yaqub, Yahuda. Maka keluarga ini digelarkan Yahudi. Pasal apa? Ambil nama anak sulung Nabi Yaqub yang beragama Islam. Akhirnya digelarkan itu bangsa Yahudi dan mereka beragama Islam. Digelarkan juga agama Yahudi. Sebenarnya tidak ada sebenarnya. Itu orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir, mereka yang menggelarkan agama yang dianut oleh Nabi Yaqub dan anak cucunya sebagai agama Yahudi. Sebenarnya agama Islam yang dianut oleh keluarga Yahudi. Agama Islam yang dianut oleh keluarga Yahudi. Ringkas nak syok form agama Yahudi. Tu asal datangnya istilah agama Yahudi. Ini bukan agama Yahudi, agama Islam yang diamalkan oleh keluarga Yahudi. Nak bagi pendek, agama Yahudi. Agama Islam yang diamalkan oleh seorang Nabi yang lahir di Nasara. Akhirnya dia lekat nama agama Nasara. Datang orang orientalis nak bagi kita ni, ya,
tak marah kepada orang Yahudi dan Nasrani, nak bagi kata tu pun agama yang betul juga. Dia karang satu artikel agama samawi, 3 Yahudi, Nasara, Islam. Itulah salah. Sebab tu ada dalam kitab Imam Ghazali, dia kata haram belajar dengan guru yang kafir. Ya, haram belajar dengan guru yang kafir. Apatah lagi belajar ilmu Islam. Orientalis ni dia mengajar Islam. Orientalis ni belajar Islam. Dia mengajar Islam untuk memutarbelitkan Islam bagi orang Islam terbelit dengan dakwah mereka. Akhirnya orang Islam redha kepada mereka. Itu jadi dia mahu dia orang, kerana mereka faham dalam Quran ada sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan pernah redalah kepadamu ya Muhammad oleh Yahudi dan Nasara sehingga kamu menuruti ajaran agama mereka, sehingga kita mengakui mereka pun betul. Itulah akhirnya sesatlah orang-orang Islam yang mengaku artikel Yahudi itu. Halus sungguh jarum dia untuk menyesatkan orang-orang Islam. Saya dulu kat sekolah menengah dulu, pernah juga sekolah menengah dulu, ustaz saya ngajar lagu tu. Ustaz saya, dia kata agama samawi 3. Dia dah ngaji pondok, baca sirah Islam, baru tahu rupanya banyak ustaz-ustaz dulu ni yang belajar dengan orientalis, dia mengajar ilmu salah. Itulah haram belajar agama ni dengan guru yang kafir. Haram belajar agama daripada 3 jenis guru. Ini kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Haram belajar agama dari 3 jenis guru. Yang pertama, guru yang fasik, terang-terang dia buat dosa besar, kita pergi ngaji dengan dia, haram. Terang-terang dia tolak perlembagaan Islam, kita pergi ngaji pula dengan dia, hukumnya haram. Terang-terang dia tolak hukum Islam, kita pergi ngaji dengan dia, hukumnya haram. Yang kedua, haram belajar dengan guru yang fasik, dia Islam. Yang pertama guru yang fasik, yang kedua guru yang zalim. Apa beza fasik dengan zalim? Fasik maknanya orang yang mengekalkan dosa. Zalim orang yang tahu hukum tapi mereka menentang hukum yang mereka tahu. Orang panggil ulama su. Maka haram kita belajar dengan 2 jenis ulama Islam yang macam ni. Satu ulama yang fasik, satu ulama yang zalim. Dan satu lagi orang alim tapi nya kafir, macam orientalis sudah. Jadi haram kita belajar dengan 3 jenis guru. Apatah lagi belajar Islam. Guru yang fasik, guru yang zalim, guru yang kafir. Jadi orang dulu-dulu ni belajar Islam di barat sana, ambil PhD, belajar dengan kafir. Jadi bila balik, sebarkan ilmu kafir mereka, maka jadilah dolalah, dah sesat, menyesatkan orang. Ni kan dengar puak tu marah. Banyaklah lagi ilmu-ilmu yang dicipta oleh orientalis yang berpegang teguh orang Islam kita mengguna pakai pendapat mereka. Sampai lah ni ada banyak. Tu antaranya lah, dulu saya dah cerita banyak.
Siapa yang dah ikut kuliah saya lama-lama, saya dah cerita banyak pendapat-pendapat orientalis yang dipegang oleh umat Islam sampai hari ini, kerana disebarkan oleh orang Islam yang belajar dengan orientalis, balik sebarkan pula kepada kita. Jadi dalalah, dah sesat menyesatkan, sosek menyosatkan. Jadi ingat tu, haram belajar agama dari 3 jenis guru. Kata setengah ulama bukan kata haram belajar agama, haram belajar ilmu apa pun dari 3 jenis guru. Tapi kata setengah ulama belajar agama. Ada ke orang kafir mengajar agama Islam? Itu orang tadi tu. Orang kafir tak ada agama. Nama macam Islam. Satu orientalis yang jadi penasihat agama kepada putera Charles, namanya Profesor Zaid Ibrahim. Macam nama orang Malaysia. Profesor Zaid Ibrahim bukan orang Islam tapi orientalis, penasihat kepada putera Charles. Nampak? Mereka pun berlumba-lumba ambil nama Islam, letak kat nama mereka, tukar nama asal pun nama orang Islam. Pasal apa? Nak menipu orang Islam senang. Macam juga satu orang kafir yang berpura-pura Islam, akhirnya berjaya memutar belitkan kepala Muhammad bin Abdul Wahab hingga jadi Wahabi tegal dia, pro kepada Kristian dan Yahudi, tapi amat kontra kepada orang Islam. Ini dia pemimpin asal Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tidak salah kalau kita kata Wahabi itu adalah agenda Yahudi. Dia diupah untuk menggubal beberapa hukum Islam. Baik, macam mana boleh kata ya Wahabi tak salah? Macam mana boleh kata Wahabi satu cawangan ataupun satu sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak sekali-kali. Itu pendapat yang salah, yang amat salah sebenarnya. Ada orang-orang alim cakap lagu tu, barangkali nak cakap atas dasar politik. Nak cakap atas dasar politik supaya orang tak berpecah belah, dia cakap lagu tu barangkali. Tapi kalau dia tekok macam tu, maknanya dia kena ngaji lagi ya. Dia kena ngaji lagi, tak kira siapa. Baik. Baik, kita sambung tadi. Wajib mengakui Allah itu Tuhan dalam arti yang sebenar-benarnya menurut i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Jalannya adalah dengan menuntut ilmu. Setelah ilmu tauhid dipelajari dan dipahami, maka wajiblah ilmu itu dibuat i'tiqad, yakni pegangan di dalam hati dengan jazam, iaitu kukuh. Dalil Allah itu ada secara ijmalinya ialah adanya alam ini. Adanya tu alif dan alifnya, itu dalil secara ijmali. Dalil secara ijmali ataupun dalil akli. Ataupun kita cakap Melayu, dalil secara pukul borong. Dalil secara mudahnya. Dalil secara ringkasnya. Boleh samalah, itu lebih kurang makna. Dia kata dalil Allah itu ada secara ijmalinya ialah adanya alam ini. Adanya itu eja tambah alif, alif dan alifnya. Alam tu bukan ilmu. Ain lam mim jadi ilmu, alam. Ain alif lam mim, alamun. Perkataan
Dia tulis alam, ilmu lagi. Perkataan alam, ain alif lam mim, betulkan tu, salah je. Perkataan alam berasal dari perkataan ada hamzah tu. Perkataan ada hamzah lepas alif tu. Alamat yang membawa maksud tanda adanya Tuhan. Tanda adanya, alif dan alifnya, iaitu Allah. Alam mufrad, alamat jamak. Alamat ataupun alamatun, itu tanda. Jadi asal makna alam itu ialah tanda. Tanda apa? Tanda ada Allah. Sebab tu kita belajar ilmu tauhid. Orang tanya kita, apa dalil Allah Ta'ala ada? Dalilnya ada alam, kita belajar. Ada alam ini tanda ada Allah. Alam itu sendiri bermakna tanda. Tanda adanya Allah itu tidak ada pula dan tidak ada akhir. Bertepatan seperti mana yang ada pada dalil nakli, iaitu dalil Al-Quran. Nakli maknanya ambilan, nakal. Dalil yang diambil daripada Quran. Ya, itu kata dalil nakli, ataupun disebut dalil tafsili. Dalil tafsili, tafasad lam ya, tafsili. Tafasad ya lam ya, tafsili. Dalil tafsili, itu dalil nakli, dalil yang diambil dari Quran. Ataupun kita kata dalil secara terperinci dalam bahasa Melayu. Dalil secara terperinci. Antara dalil nakli tersebut, Allah berfirman, antara dalil nakli tersebut ialah seperti, gitu, tambah sikit, ialah seperti Allah berfirman, ataupun firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhir. Surah Al-Hadid ayat 3, artinya dialah Allah yang awal dan yang akhir. Ini dalam kata ulama tauhid. Kata ulama tauhid, wal awwalu wal akhir itu dalil Allah itu ada. Tapi kata ulama tasawuf, wal awwalu wal akhir itu bukan dalil ada Allah. Itu dalil Allah yang memulakan tiap-tiap sesuatu pekerjaan, Allah juga yang mengakhiri tiap-tiap suatu pekerjaan. Bukan dalil adanya Allah. Dalil adanya Allah tu duduk kat ayat lain, kata orang tasawuf. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Ayah. Katanya, artinya katakanlah dialah Allah, yakni Tuhan yang bernama Allah. Zat Allah itu bukanlah terdiri daripada jisim. Aja jisim tu jim sim ya mim, bukan jim ya sin ya mim. Salah je. Jim sin ya mim bukanlah terdiri daripada jisim. Dan jirim, jim ra ya mim, bukan jim ya ra ya mim, tu salah. Jim ra ya mim, jirim. Jauhar atau arad tidak daripada jenis. Allah jualah yang tahu hakikat zatnya. Apa dia jisim? Jisim ni apa jisim? Jisim ni pepejal. Jisim ni ialah pepejal. Allah tu bukanlah dia berjenis pepejal. Pepejal tu pepejal. Siapa tak tahu makna pepejal angkat tangan? Saya tanya ni, siapa tak tahu makna pepejal angkat tangan? Aku lah. Akmar tahu? Tahu apa dia pepejal? Air. Cantik kau.
Tu yang nak tergelak tu. Tak tahu khabar lah, dia tahu boleh jaga khabar. Dan kalau tak tahu angkat tangan dia. Senang saya nak cerita. Ni susah buat lawak lagu tu tak seronok. Pepejal ni bukan air akmar. Dengar ni. Pepejal tu perkara tiap-tiap yang bertongkol ataupun yang keras seperti kayu, batu, tanah. Itulah pepejal. Pepejal tu ialah perkara yang bertongkol, yang keras seperti kayu, batu, tanah, daun. Banyaklah apa juga yang boleh pegang lagu ni. Ni pepejal, kaca, kertas, buku, tasbih, apa juga yang boleh pegang ni pepejal lah semua ni. Kita boleh cubit dia. Cuba cubit faham. Pepejal lah tu. Boleh pegang. Itulah pepejal, tongkol. Arab kata jismun, Melayu kata pepejal. Yang kedua jirim. Apa dia jirim? Jirim ni cecair seperti air, molekul, atom. Apa benda atom? Atom tu atom. Atom ni zarah. Zarah-zarah. Zarah-zarah molekul. Atom ni satu benda yang halus. Satu perkara yang halus yang menghasilkan energi, yang menghasilkan tenaga. Kalau orang mengaji sekolah menengah, tingkatan 3 tu cikgu saya ajar saya pun ingat-ingat lupa. Ngaji tak pandai. Cikgu saya tu dia ajar, dia kata dalam satu zarah atom itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama proton. Bukan proton saja. Yang kedua neutron. Yang ketiga elektron. Di mana terasnya bernama nukleus. Dari nukleus itulah bila bergabung dengan 3 ni jadi energi, tenaga untuk jadi dia menjadi bahan bakar macam minyak, petrol. Betul ya Syekh? Betul ya? Saya ngaji sampai 3 lah. Ngaji lu bodoh lah. Itu namanya jirim. Cecair. Mudahnya jirim. Jirim tu maknanya cecair. Apa juga jenis cecair semuanya jirim. Yang bertongkol namanya jisim. Kalau kita mengaji sains, ada 2 saja alam ini. Benda alam ni ada 2. Satu jirim, satu jisim. Tak jisim dia jirim, tak jirim dia jisim. Tak cecair dia pepejal, tak pepejal dia cecair. 2 ya. Nak faham senang ya. Keluar ke depan itu cecair, namanya jirim. Keluar ke belakang itu pepejal, namanya jisim. Tu keluar. Mana dia pergi melepas tadi. Ada keluar jirim tak ke belakang? Keluar jirim ke belakang, tak keluar jirim, keluar jisim, tongkol keluar. Mengko kepala ular. Tu namanya jisim. Keluar ke depan cerong apa bomba. Tu cecair, namanya jirim. Ke depan tu jisim, ke depan tu jirim, ke belakang tu jisim. Senang itu, senang nak ingat.
Kalau keluar jisim kat depan, tu lain. Keluar jirim kat belakang, tu lain dah. Tu nak bagi mudah faham. Minyak sikit. Yang cerita korang. Jangan kata hang cabut pula. Motoknya hang ni. Pakai motor lagi mudah ingat kan. Tu hari-hari tengok. Kamu masak ikan. Minyak. Minyak. Minyak tu jirim kan jisim? Lepas tu bubuh ikan seekor. Ikan tu jirim kan jisim? Faham dah tu. Bagi betul sikit. Nak bagi tengok faham dah faham. Bagi tanya lain jawab lain. Jangan apa hari ingat. Tapi dalam ilmu sains dia tak sebut jauhar ataupun arad. Jauhar ni dia tak disebut dalam ilmu sains. Dalam kitab tauhid dia sebut. Hanya untuk orang wajib tauhid ni dia ada pula satu lagi makhluk yang Allah jadikan jenisnya jauhar. Apa dia jauhar? Jauhar ni ialah perkara yang halus yang tak boleh dibelah bahagi. Seperti roh. Sains dia tak belajar bab roh. Nyawa dia ada. Nyawa nadi ada. Roh dia dalam. Roh ni dia jenis jauhar. Ya, sejenis makhluk yang halus yang tak boleh dibelah bahagi. Tak boleh dibelah bahagi tu macam mana? Saya selalu ceritanya lagu ni. Satu orang tu ditangkap, dibunuh, dicincang sampai 1000 cincangan. Maka tiap-tiap daging yang dicincang itu dibuang pada 1000 tempat supaya tak ada bahan bukti kepada si pembunuh. Contohnya dia buang 1000 tempat. Daripada Arau, daripada Kangor dia Arau dia buang sikit-sikit sampai Alustau Sungai Petani Keluar Keti dia buang sikit-sikit. Ya, dia pusing ke Kelantan, Kota Baru, Pasir Mas, Jeli. Ya, dia tak geli ke? Ada. Pasal apa nak buang ni? Buang bahan bukti. Sampai Terengganu. Ya, Kuala Terengganu, Jerti, Kemaman, sampai ke Pahang pula dah, sampai Kuantan, sampai Temeloh, sampai Cenor. Dia masuk pula ke Johor, Kota Tinggi, Keluang, Mersing, Pom, sampai ke JB. Naik balik naik air hitam, pergi Betul Pahat, Pontian, pergi Batu-Batah balik pergi Gemuk, sampai ke Melaka. Sampai di Melaka tu dia buang kat mana? Dekat Jasin. Ke Bandaraya Melaka, kat Alur Gajah. Mari ke buang kat Sungai Raya sikit. Tu yang nampak putih tu. Amin. Tu nak dia buang kat Kuala Lumpur, kat Selangor pula. Kat mana? Kat Banting sikit, Kelang sikit. Satu Malaysia ada buang 1000 tempat. Baik. Jadi daging-daging yang berkecai yang sudah bertebaran satu Malaysia ni, ya, dibelah bahagi namanya, betul? Tu kita dibelah bahagi, boleh dibelah bahagi. Tapi walaupun kamu dah belah bahagi, dia letak pada 1000 tempat, rohnya tetap bersatu dengan 1000 daging yang dicincang. Kamu letakkan di 1000 tempat tadi. Tu maknanya apa? Roh tak boleh dibelah bahagi. Tu dah kata jauhar. Maka jauharnya ada banyak jenis. Ada jauhar jisim, ada jauhar firid. Jisim pun ada banyak jenis. Ada jismul latif. Macam langit. Langit itu jismul latif. Jisim ataupun pepejal yang amat halus, seni Allah Ta'ala jadikan. Tak dapat dilihat dengan mata kepala. Sebab tu orang angkasawan seperti NASA contohnya, mereka berkata langit itu tidak wujud. Cakrawala hanyalah gelap gelita, panas. Besi pun boleh hancur kalau duduk dekat cakrawala. Kat cakrawala. Langit kita ni, ruang udara daripada bumi
sampai ke atas lebih kurang 12 hingga 15 kilometer. Atas pada itu dia makin sesak. Kemudian sampai 40 kilometer habis. Kemudian sampai 1000 kilometer, itu tempat meletak apa nama lagi? Stalet. Atas pada 1000 tu, kalau ada apa di sana, batu, besi hancur habis. Lepas tu angkasawan dia naik ke angkasa lepas, roket dia tu dalam ni kena buat oksigen. Kalau oksigen tu habis, bukan kata dia mati, dengan kapal-kapal dia hancur habis. Tu cikgu saya lah ajar, bukan saya pernah pergi. Sagi dia tanya pula, Aish tanya, Ustaz pernah pergi? Ustaz nampak dia bukan pernah pergi. Cikgu saya khabar tingkatan 3 lu dia khabar, ni tingkatan 2. Dia ajar bab apa? Bab planet di angkasa raya. Saya ingat lagi. Cikgu saya orang Melayu. Apa nama dia? Cikgu Khairuddin nama dia. Saya ingat lagi muka dia, tak ada dah, meninggal dah. Dia selalu tanya saya, faham Helmi? Rasa-rasa macam faham. Begitulah lebih kurang dia ajar. Kalau silap tu betul lah. Kemudian dalam kitab Falak pun ada cerita. Ya, dalam kitab Falak, Falakiyah, ada cerita benda-benda ni. Ya, orang mengaji Falak, yang duduk pondok ada mengaji Falak. Ilmu Falak ada dalam tak pondok. Kawan saya dulu ada belajar sekali kat Terengganu, tapi dia alim lah bab Falak ni. Nama dia Ustaz Nujaimi. Dulu dia penolong Mufti Johor bahagian Falak, bukan timbalan, penolong Mufti Johor bahagian Falak, Ustaz Nujaimi. Dia orang Parit Bunga Muar, kerana jadi qadi di Mesir. Dia pakar Falak. Saya pelak boleh lah. Falak tak boleh, dia sikit boleh temberang kat hampa lagu tu boleh. Lebih kena pergi mengaji lain lah. Kalau ada masa dah reti nahu, reti sorok, nanti kita belajar ilmu Falak. Ilmu geografi cakrawala. Sebab tu ada Tok Guru dulu, dia pakar Falak sampai dia boleh baca kelajuan angin. Tok Guru saya almarhum Tuan Guru Datuk Paduka Haji Abbas, tokoh Malah Hijrah Kebangsaan tahun 1990. Dia wafat umur 122, orang Terengganu. Dia tengok pelepah kelapa, pelepah nyok tergantung. Dia boleh tahu. Hari tu dia kata sehari jatuh pukul sekian-sekian, ada berapa didik yang turun diri, minta dekat pintu rumah aku buat penyapu. Sungguh jatuh betul-betul tepat buku yang dia sebut tu, dan tepat ada berapa lidi yang ada. Dia kasyaf ke ataupun memang Allah Ta'ala bagi kat dia pakar Falak sampai ke tahap itu, wallahu a'lam. Ini orang yang pandai Falak. Baik habis. Ataupun arad. Apa dia arad? Arad ni ialah perkara yang menumpang pada diri makhluk, seperti warna kulit, warna baju, bentuk. Bentuk dia tinggi, bentuk dia rendah, bentuk dia gemuk, bentuk dia kurus. Itu bentuk tu termasuklah arad. Macam cawan ni bentuknya bulat, arad. Kotak ni bentuknya 4 segi, arad. Bentuk tu pun termasuk arad. Warna pun arad. Jadi bila kita lihat kepada arad, kita kenal benda apa itu. Kita tengok arad dia 4 segi, biru lagu ni, bentuk lagu ni, kita ni kotak namanya.
Kalau kita tengok arat ini pula begini bentuknya, kita lihat arat, kita kenal ain dirinya. Lihat arat, mengenallah ain dirinya. Batu kita kata, tengok ain aratnya, sifatnya, kita kenal ni batu. Begitulah kita belajar tauhid, kita belajar sifat Allah, bukan belajar zat Allah. Kerana zat Allah tak dapat dikenal, yang kita kenal sifatnya. Itulah belajar sifat 20 untuk mengenal siapa itu Allah. Macam kita kenal cawan, kita lihat aratnya, maka kenal inilah namanya cawan. Faham? Jadi belajar sifat 20 bukan belajar zat Allah, belajar sifat Allah untuk mengenal siapa itu Allah. Mudah-mudahan dapat menjawab soalan di alam kubur bila ditanya oleh malaikat, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu. Jadi kalau di dunia tak belajar siapa itu Allah, boleh dia nak jawab ma rabbuka? Itulah masalahnya orang tak nak belajar tauhid hari ni. Baik Habib, kita berhentilah sekarang dulu. Kemudian katanya istilah kalimah Allah itu maujud ila akhirih, wallahu a'lam. Baik, soalan. Izin bertanya. Oh, bagus dia minta izin tu, tanya. Apakah hukumnya jika kita tidak mahu menerima Imam Mahdi atas alasan ianya sama dengan doktrin Syiah? Terima kasih atas pencerahan. Hadis mengenai akan datangnya mengenai Imam Mahdi ini adalah hadis yang masyhurah di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka siapa kata Imam Mahdi itu ada doktrin Syiah, barangkali dia sudah terpengaruh dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahhab bin. Jadi tinggalkan pahaman itu. Barangkali orang yang berpahaman begitu sudah terkeliru dengan ahli sunnah dan Wahabi. Wahabi memang dia menolak dengan Imam Mahdi ni. Dia kata siapa percaya Imam Mahdi, maka dia tu sama lah macam orang Syiah. Wa'iyyazubillah. Baik, soalan yang kedua, apa maksud Allah juga ada sifat cemburu terhadap hamba-Nya, padahal Allah tidak berhajat pada makhluk? Ada lagi? Ada lagi? Baik. Sifat cemburu Allah Ta'ala kepada hamba itu adalah kinayah kepada sifat Rahman Rahim Allah kepada hamba yang mukmin. Ya. Sifat cemburu Allah terhadap hamba-Nya itu ialah kinayah kepada sifat Rahim Allah kepada hamba-hamba yang mukmin. Maknanya Allah terlalu sayang dekat orang macam tu. Contohnya dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mengasihi orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Jadi kalau Allah Ta'ala sayang kat kawan tu, adakah Allah Ta'ala mengambil manfaat kepada makhluk yang ia jadikan untuk ia kasih? Jadi Allah mengasihi dia, begitu juga Allah Ta'ala rasa cemburu kepada hamba-hambanya yang kuat beribadah. Cemburu dengan mana Allah Ta'ala tu amat mengasihi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya.
Cemburu tu kan tanda cinta, kan? Betul tak? The jealous is the love. Betul ya? Cemburu itulah cinta. Faham tak? Dia cemburu itu adalah kinayah kepada perasaan cinta. Laki mana tak cemburu bini dia sembang jantan? Kalau lelaki itu tak cemburu, bermakna dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Jadi orang lelaki-lelaki tak payah kata I love you, I love you, I love you, I love you. Dia kata I love you, I love you, I love you. Lebih habis bersembuh elok. Cukup dia nyatakan dengan cemburunya, tu dah tanda cinta. Faham dah? Habis. Misalnya dia kata laki aku cemburu buta, di kedai mamak pun dia marah. Dia sayang lah tu. Tak cerdik sungguh. Kalau dia biar hang, tu mana dia tak sayang lah. Maknanya apa? Dia nak kahwin lagi, hang dia nak lepas pada muka hang. Siul. Mana cerdik sangat, baik. Sekian dimaklumkan. Kemudian, benarkah Allah ada sifat tipu daya? Wa makaru wa makarallah. Ada dalam Quran kan? Sebab dalam Quran Allah kata, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Surah Ali Imran. Dalam Al-Baqarah pun ada. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang kafir ni dia sangka dia boleh mempersendakan Allah. Pasal apa? Bila jumpa orang Islam dia kata dia beriman. Bila jumpa dekat orang kafir dia kata kami hanya mempermainkan mereka. Dia sangka dia boleh mempermainkan Allah. Sebenarnya sifat macam tu Allah Ta'ala kata apa? Allahu yastahzi'u bihim. Mustahzi'un bi ayatillah, mereka itu. Allah lah yang mempersendakan mereka sebenarnya. Hanya tipu Allah. Hang perbuatan hang tulah sebenarnya Allah telah menipu hang. Maknanya Allah membiarkan mereka itu melakukan dosa sebanyak mana mereka hendak. Hikmahnya di dunia hampa boleh bermaharjalela, nanti di akhirat hampa kekal abadi dalam neraka. Itu mafhum tafsir ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada banyak tempat dalam Al-Quran ayat-ayat yang seumpama ini, bukan hanya dalam surah Ali Imran, wa makara wa makarallah dan sebagainya. Baik, kita berhentilah situ. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا
كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.